boleh mengumpulkan nilai dalam struktur giliran ataupun queue. Okey, giliran atau queue merupakan struktur data linear, queue giliran ataupun queue. Struktur data linear iaitu pengumpulan nilai dalam ruang ingatan secara teratur. Queue boleh membuang nilai lama iaitu nilai yang terawal dimasukkan. Kaedah ini dipanggil sebagai FIFO. Ini selalu tau orang sebut FIFO, first in, first out. Okay. Dia awak boleh bayangkan macam ada satu senarai. Ini satu senarai. Okay, dalam senarai ada banyak item. Mungkin ada A, B, C, D, E macam tu. Okay, maksudnya kalau first in, first out, katakan A ni masuk dulu. A ni kalau dia masuk dulu, dia mesti masuk daripada sini. Mungkin masuk dari belakang lah A kan. Lepas tu kita nak masukkan B. A ni akan tertolak ke sini. Okay, yang belakang sekali digantikan dengan nilai B. Jadi macam tu, A, B. Lepas tu katakan kita nak masuk C pula. A ni akan tertolak ke sini. Kan? A. Lepas tu kat sini jadi B. C akan masuk paling belakang. Yang dimaksudkan dengan first in, first out ni, bila kita masukkan katakan D, lepas tu E, F kan. A, B, C, D, E. Takat E je lah kat sini. Q ni kita buat sampai E saja. Jadi yang masuk first in adalah A kan. Ini first in. Dia masuk dulu. Item A masuk dulu. Dan bila nak keluar, dia lah yang akan keluar dulu. Dia akan keluar dulu. Itu maksudnya first in, first out. Untuk memahami konsep Q, cuba murid bayangkan sistem giliran di counter bank. Pelanggan akan dipanggil dan dilayan mengikut urutan nombor tiket yang diambil. Okay, dekat bank kan dia guna sistem tiket kan. Operasi Q. Terdapat dua operasi penting dalam Q iaitu NQ. Apa dia NQ? NQ adalah memasukkan data. Masuk. NQ memasukkan data ke dalam Q. Okay. DQ. DQ ialah membuang data lama dalam Q. Operasi Q boleh dilakukan menggunakan fungsi push and shift. Sekejap lagi kita tengok apa dia push and shift. Boleh juga dilakukan dengan operasi unshift dengan pop. So ada berapa operasi dalam Q? Bagi tahu saya ada berapa operasi dalam Q? Berapa operasi dalam Q? Pasal apa maksudnya? 4. 4, okey. Push, shift, unshift dengan pop. Okay. Kelebihan, keempat fungsi ini sangat mudah digunakan dengan hanya memanggil fungsi-fungsi tersebut. Okay. Kekangan ni ataupun kelemahan dia, fungsi-fungsi ini tidak sesuai digunakan jika mempunyai Q yang besar ataupun Q yang panjang, dia tak sesuai. Ataupun nilai Q yang banyak kerana pelaksanaannya menggunakan tata susunan. Okay, dia menggunakan tata susunan. Tu saya lukis macam ni, macam tata susunan tu kan. Blok-blok dia. Nilai-nilai perlu digerakkan kedudukannya setiap kali fungsi shift dipanggil dan digunakan. Okey, menggunakan push dan shift dalam JavaScript. Okey, kita akan tumpu kepada JavaScript. Coding kita dalam bab ni menggunakan JavaScript. Push dan shift. Apa dia push? Nilai awal dimasukkan melalui bahagian belakang ruang ingatan array. Push. Push maksudnya, maksudnya kita masukkan data. Masukkan data ataupun item. Masukkan item melalui depan ke belakang dia abang? Melalui belakang, betul. Tengok ni, push 5. Push, masuk 5. Ni belakang, masuk 5. Push 5. Okay. Push negatif 1. Lepas kita masuk 5, kita nak masuk lagi negatif 1 kan? Masuk dari belakang. Jadi 5 ni akan anjak ke depan kan? Macam ni. Push negatif 1. Okay, push
12. Okay, negatif 1 akan anjak ke sini, 5 akan ke depan. Dia akan tolak item yang awal masuk tu. Okay, itu fungsi push. Apa dia push? Memasukkan. Masuk data atau item melalui belakang. Ingat, dia boleh juga masuk item kat depan tau. Sekejap kita tengok. Okay. Setakat sekarang yang ni dulu push. Kemudian kita ada shift. Shift ni maksudnya keluarkan. Keluarkan data atau item melalui mana agak-agak? Depan. Ya, melalui depan. Okay, melalui depan. Okay, tengok kat sini, shift. Kalau shift kita tak payah letaklah item apa. Sebab memang item yang paling depan tu yang akan keluar. 5 ni akan keluar kan, 5 ni akan keluar sini. So tak payah letak ni. Ni tak payah letak apa. Shift je memang dia keluar ke depan. Kalau ada lagi shift, satu lagi arahan shift dia jadi lagu mana? Lagu mana? Apa yang ke depan ni? 12. 12 betul. Yang ni kosong. Ini atau cara JavaScript bila ada arahan script macam ni adalah JavaScript yang dimasukkan dan di-embed. Masukkan ataupun diselit, dimasukkan ke dalam, embed ke dalam program HTML. Okay. JavaScript yang dalam ni. JavaScript duduk kat mana? Duduk antara body. HTML dia ada body kan? JavaScript duduk tengah-tengah. Okay, script, variable, Q no sama dengan Q kosong. Mula-mula kita isytiharkan Q kosong dulu. Tak ada apa dalam Q ni. Masih kosong. Nombor baru, no keluar. Okay, tengok arahan pertama. Arahan pertama, no baru 5. Q no ni arahan Q ni nama dia Q no. Okay, pun boleh ubah Q ni nama dia Q no. Push no baru 5 kan? Masukkan 5. Jadi macam mana ni jadi macam mana? Yang ni dia akan jadi 5 kan? Betul kan macam ni kan? Lepas tu yang kedua pula. Yang tak faham tanya terus Yang ni. No baru negatif 1. Push. Push no baru. Lepas tu jadi macam mana? Dia masuk belakang. Ya. 5, 1. Ya betul. Lepas tu yang ni pula. Ini jadi macam mana? No baru 12. Push. Jadi masuk belakang kan? 5, negatif 1, 12. 5, negatif 1. Betul kan? Okay. Lepas dia buat arahan ni, dia pergi ke sini. Ya. Oh, document.write lupa nak abang. Document.write tu dia akan paparkan. Macam dia print kat kita. Print tu dalam Python kan? Print tu maksudnya dia tunjuk kat screen tu. Apa arahan, apa ayat output dia. Okay, dia akan keluar nombor baru masuk titik bertindih 5. Yang ni nombor baru masuk titik bertindih negatif 1. Ni nombor baru masuk 12 kan? Yang ni dia papar dekat kita ayat-ayat ni. Okay, benda-benda ni dia proses dalam komputer, dia tak tunjuk kat kita. Okay, yang ni semua dalam komputer. Komputer proses. Yang ni saja, yang document.write tu semua output. Dia papar dekat kita. Yang ni pun ada juga document.write. Senarai nombor terkini dalam giliran Q. Tu dia ada break. Lepas tu dia sambung dengan Q no. Q no sekarang jadi berapa? Q no. Q no tu yang ni kan? Senarai ni nama dia Q no. Ni senarai ni. Kiko. Jadi dia akan keluar output macam ni. Senarai nombor terkini dalam Q. Lepas tu dia akan keluar macam ni lah. Apa benda dalam ni? 5, negatif 1, 12. Okay? Sampai sini. Boleh? Kan qno.shift. Qno.shift maksudnya buat apa ni? Untuk apa ni? Keluar. Keluar kat mana? Depan belakang? Depan. Ya, keluar depan. Maksudnya yang ni dia akan keluarkan sekejap lagi. Jadi bila arahan dekat sini dia akan jadi dia akan jadi apa? Negatif 1? 12. Ya, betul. Kan?
Lepas tu, document.write dia akan keluarkan. Nombor dikeluarkan, berapa? 0 keluar. Nombor dikeluarkan 5 kan? Lepas tu, senarai nombor terkini dalam queue. Sekarang nombor terkini apa? Negatif 1, 12. Ya, senang je macam tu. Okay. Kita tengok macam mana yang output dia bagi. Macam kita buat tadi. Ni, no baru masuk, memang dia keluar 5. Lepas tu ni. Sebab yang ni semua guna arahan apa tadi? Ni, yang dia papar ni semua arahan apa? Siapa ingat? Arahan apa? Document dot apa kelas? Document.write. Ya, semua yang ni semua yang document.write semua dia keluarkan. Okay, macam tu. So betul lah macam kita buat tu. Oh, tapi dia tak ada tu kan? Tak ada tanda ni. Dia keluarkan item saja. Item saja. Okay. Penggunaan unshift dan pop dalam JavaScript. Yang ni yang ketiga dan keempat. Okay, yang ketiga unshift, yang keempat pop. Unshift, kalau shift untuk keluar item depan. Kalau unshift ni agak-agak apa dia? Masuk. Masuk. Okay, masuk. Kakak. Okay, untuk masuk. Masuk melalui mana? Depan. Ya, masuk melalui depan, betul. Pop. Pop untuk masuk ke keluar? Keluar. Keluar melalui belakang. Ya, belakang. Okay, kena ingat yang tu je, 4 benda tu je. Nilai awal dimasukkan melalui bahagian depan ruang ingatan. Okay, yang ni adalah unshift. Nilai awal dikeluarkan. Ini dimasukkan, ini dikeluarkan melalui bahagian ruang belakang. Ini adalah pop. Okay, kita tengok ini. Unshift 5. Unshift tu maksudnya apa? Masuk. Okay, unshift negatif 1. Nak masuk, kena tolak lah item yang awal tu kan, tolak ke depan. Okay. So, unshift 12, masuk. Pop. Pop tak ada nilai lah, tak payah letak nilai. Okay. Tak payah letak sebab dia akan tolak item belakang. Pop. Bila arahan pop, maksudnya 5 ni keluar kan. So, tinggal ni lah, 12 negatif 1. Okay. Okay, yang ni pula. Lebih kurang tadi juga. Okay. Kita ada Q kita nama Q0 juga. Q0. Okay. Tak ada apa dalam tu. Kat sini. Q0. Yang ni kan. Ni kosong lagi. Lepas tu no baru 5. Q0 unshift. Dalam Q0 ni. Unshift tu apa dia? Masuk. Masuk melalui depan. 5 macam tu kan? Ya. Lepas tu Q0 juga. Lepas 5. Lepas tu dia masuk. Oops. Betul kan saya buat tu? Masuk negatif 1. Ya kan? Negatif 1 tu masuk. Lepas tu 5 tertolak ke belakang lah kan? Okay. Lepas tu dia masuk 12 pula. Okay. Saya sambung tang tu lah. Okay. 12. Oh, kena padam. Masuk kat depan. 12. 12, negatif 1, 5. Kan? Sampai sini. Lepas tu dia keluar lah. Oh, tadi pun dia papar ni Ni macam tadi juga. Yang ni yang dia tak tunjuk kat kita. Yang ni tak tunjuk. Okay, senarai nombor terkini dalam queue ada dash ni. No queue. Dia keluar lah yang ni. 12, negatif 1, 5. Dekat sini, no keluar. Q pop. Pop maksudnya keluar dari belakang. Okey, jadi yang tinggal yang ni Q0 ni akan dapat nilai 12 dengan negatif 1 kan? Ya. Okay, tengok. Macam ni. Betul lah kita buat kan 12 negatif 1 yang ni okey. So ada soalan?
Tak ada. Tak ada. Senang sangat. Okey. Ni saya bagi contoh lain. Contoh lain. Contohnya kita ada satu Q. Dalam tu adalah ni karakter, okey. Karakter ataupun string. Baca lah ni. C. Ini Q yang asal. Ini Q yang asal. Sekarang ni belah sini saya nak pop. Ini asal. Berdasarkan yang asal ni, pop. Apa jawapan dia? Tinggal A, B. Ya. Okay. Sebab dia adalah string atau karakter, kena ada tanda tu tau. Ni tanda ni. Okay. Tadi sebab nombor tu tak ada tanda tu kan. Okay. Sekarang lepas tu saya nak daripada yang ni juga unshift. Apa jawapan dia? Unshift. Nak masuk tu masuk ke kosong kok. Oh, unshift Z. Unshift Z. Jadi Z, A, B, C. Ya, betul kan? Orang lain okey tak? Z, A, B, C. Okay, itu untuk unshift. Kena ada item dia lah kan? Lepas tu kita cuba pula shift. Shift kena ada item tak? Kena ada letak item. Tak, sebab dia kelak kat depan ni. Tak payah. Item dalam tu kosong. Ni pop pun kosong kan? Okay, lepas tu dia tinggal DC. B dengan C yang tu. Okay, dah tu cakap dah. Kita ada apa satu lagi? Push. Push, betul. Push. Sekarang kita nak push kena ada item kan? Push D. D, B. Push tu apa? Masuk pada belakang. Sukit apa jawapan dia? Betul. Push masuk dari belakang. Apa jawapan dia? A, B, C, D. Okay, masuk dari belakang. So yang lain tu tertolak ke depan. So okay boleh